Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Innama as-sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 7 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 29 April 2020 kita telah sama-sama sekali lagi kita telah sama-sama dipertemukan dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah. Walaupun majlis ilmu ini tidaklah kita berada di dalamnya pada hakikat yang sebenar, hakikat yang zahir, tapi dalam suasana yang ada ini ya, marilah kita meletakkan hati kita berada dalam majlis ilmu ini di mana-mana saja tuan-tuan dan puan-puan mengikuti, menuntun dan mendengar majlis ilmu ini. Kita letakkan hati kita berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan segala kelebihan berada dalam majlis ilmu ini akan kita dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, barahmah, barakah, keampunan, sakinah, ketenangan, sakinah, dan juga ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta didoakan oleh para malaikat akan keselamatan dan kesejahteraan kita, insya-Allah. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah menyempurnakan ibadah puasa pada siang hari tadi, ya, berbuka, menunaikan solat maghrib, makan malam, menunaikan sembahyang isyak, mengerjakan solat tarawih dan juga witir. Dan mungkin tuan-tuan ada yang telah selesai mengadakan majlis tadarus bersama ahli keluarga, dan mungkin majlis tadarus online bersama rakan-rakan menggunakan teknologi terkini yang ada Zoom dan sebagainya. Maka teknologi yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada kita ini, eloklah kita manfaatkan bersama-sama, insya-Allah. Ya, kata dalam istilah ni dipanggil stay connected, kekalkan silaturrahim dan perhubungan kita, walaupun kita tidak dapat berkumpul beramai-ramai,
seperti mana pada tahun-tahun lepas, Ramadan tahun lepas, tetapi hubungan silaturahim kita itu masih boleh diteruskan dalam dalam kaedah, dalam pendekatan yang berbeza, yang dikatakan sebagai norma baru ataupun new normal, norma baru. Jadi benda ini, perkara-perkara baik ini boleh kita kekalkan, dan siapa yang mula buat perkara-perkara seperti ini, Nabi SAW kata untuk dia pahala, dan orang yang mengikuti kebiasaan baru itu pun akan dapat pahala sama seperti dia, tidak berkurang sedikit pun sampailah ke hari kiamat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'un, atau kama qala Rasulullah SAW. Begitulah. Dia tak tumbul soal bid'ah kat sini. Kita berada dalam majlis ilmu seperti ini tidak dikira bid'ah. Kita kata majlis ilmu tak dikira bid'ah, sebab kita masih lagi, hati kita masih ada hubungan ataupun ada lagi kaitnya, perhubungan tu masih ada, walaupun bukan dalam bentuk yang zahir seperti mana yang kita lihat. Jadi benda kebiasaan baru ini, kalau yang baik itu, siapa yang mula mengasaskannya maka akan dapat pahala, dan orang yang mengikut kebiasaan baru itu juga akan mendapat pahala yang sama dengan yang mencipta kebiasaan baru itu, sehinggalah ke hari kiamat kita tak berkurang sedikit pun pahala. Contoh macam kita buat tadarus online, siapa mula yang melaksanakan tadarus online tu, dia dapat pahala. Orang lain ikut, orang lain pun dapat pahala juga. Buat tadarus online tu boleh, tak ada masalah kita buat online, tapi tarawih online minta maaf, itu barangkali mustahil. Sebab sembahyang jemaah ini dia perlu ada imam dan makmum yang ada dalam suatu tempat, sejauh-jauhnya 300 hasta makmum, jarak makmum itu dari imam. Tapi kalau dah beribu-ribu kilometer, mana ada jaraknya lagi, memang mana je lagi jemaah, tak ada dah. Saya jadi imam, tuan-tuan jadi makmum di tempat tuan-tuan, mana boleh jemaah tarawih online, tak boleh, memang tak boleh lah. Kita buat sendirilah. Kalau ada ahli keluarga boleh buat jemaah, isteri jadi makmum, anak-anak jadi makmum, anak-anak yang besar sikit jadi bilal, ada jadi panduannya, kita ikut yang itu. Tuan-tuan dan perempuan yang home alone, kalau yang berkawan satu rumah kawan bujang senang sikit. Yang home alone ni, duduk seorang-seorang, macam mana kita dah biasa semayang jemaah, bagaimana kita nak mewujudkan suasana tarawih itu di dalam diri kita secara bersendirian, do it yourself, DIY. Maka kita kena ada rasa hadir di dalam solat tarawih itu. Kalau kita bisa jadi imam, kali ini tak boleh jadi imam masjid, ataupun kalau yang saya tengok semalam atau balik semalam, Masjid Negara dia buat rakaman semayang tarawih, imamnya seorang, bila makmum ada 4 orang atau 3 orang, bilal, lepas tu 2 duduk depan, seorang duduk belakang, macam formasi bola pula. Saya tengok ni formasi apa ni, 1-2-1 kan. Seorang penyerang, 2 pemain tengah, seorang fullback. Keeper tak ada. Lawak juga. Sebenarnya boleh je belakang makmum tu, satu soft tu boleh direct 3 orang belakang. Tak perlulah kita buat penyarakan sosial, tak perlulah ada imam makmum 2 orang, siap belakang seorang. Ini bukan main bola tuan-tuan, ni semain tarawih, kita perlu ada dalam satu soft. Tapi yang belakang tu dia seorang tu tak ada soft, macam mana kan? Buatlah satu soft aja.
Tapi adalah penjarakan sosial di situ, 3 orang, satu tengah, 2 kick apit. Barulah cantik sikit. Penyerang 1, midfield 3. Midfield boleh jadi fullback, fullback boleh jadi midfield. Kalau dah back 2, midfield 2, back 1 belakang, macam mana kalau berlaku serangan? Tak ada nak lari. Itu saja saya gurau cerita pasal bola. Jadi bagaimanakah Imam ni, dia kalau tengok Al-Hafiz memang bacaannya bagus, tapi bagaimana dia nak menghadirkan suasana yang makmum ramai beratus, mungkin beribu di belakang, tapi pada malam itu keadaannya berbeza. Dia kena rasa diri dia seolah-olah di belakang pun ramai. Jadi saya teringat dulu masa dah lama-lama dululah, masa PlayStation mula-mula keluar dulu, saya beli satu CD bola FIFA. Jadi satu CD untuk main lah. Jadi ada ulasan selari punya, ada komentator, komentatory. Jadi saya tengok, ini macam tengok bola betul ni. Bila kita main tu nampak dia punya suara pengulas tu macam real. Seolah-olah macam kita berada dalam stadium. Kita main game ni. Kita main game. Ulasan tu, ulasan selari macam betul-betul. Jadi saya waktu tu dah ada web, laman web internet. Saya terbaca, saya cari-cari. Jadi pengulas bola tu, pengulas bola yang terkenal lah. Nama dia, kalau peminat bola tahun 70-an, 80-an mungkin biasa dengar nama ni, John Motson. Jadi saya baca temu bual EA Sports dengan John Motson. Tanya dia bagaimana dia boleh memberi ulasan seolah-olah dia memberi ulasan dalam satu perlawanan secara langsung live di stadium Wembley, 100,000 orang. Wahal waktu tu duduk dalam studio dia seorang-seorang je. Tak ada apa, tak ada bunyi dalam studio ni. Tapi dia boleh beri ulasan seolah-olah macam dia berada di stadium Wembley, 100,000 orang. Penonton menyaksikan perlawanan akhir Piala FA Inggeris. Jadi dia cerita lah, dia kata ketika itu dia membayangkan dia berada di stadium Wembley. Jadi dia boleh, dengan imajinasi dia boleh memberikan ulasan yang mantap, seolah-olah macam ulasan yang biasa dia buat, yang biasa dia beri ketika dalam perlawanan akhir bola sepak tu, perlawanan akhir bola tu. Jadi imam-imam di luar sana, imam-imam masjid, saya faham lah tuan-tuan dah bertahun-tahun jadi imam, terutamanya imam-imam yang biasa baca surah-surah Quran. Apabila tak berada di masjid, berada di rumah dengan family, kita rasa macam kurang motivasi. Cukuplah dengan ayat lazim. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan imam jangan rasa macam tu. Kita kena bawa feel di masjid itu, bawa dalam jemaah kita, di rumah, ataupun mungkin tuan-tuan ada yang DIY, terawih DIY, kita kena bawa feel tu. Sebagai imam, memimpin solat tarawih itu, membaca ayat suci Al-Quran itu, seolah-olahnya macam makmum di belakang tu ramai. Jadi kita kena ada feel di situ. Kita mencipta satu imaginasi, seolah-olah di belakang kita ada makmum yang ramai. Jadi kita punya feel tu tetap ada, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan imam, khususnya imam muda, imam hafiz yang tiap-tiap tahun biasa jadi imam jemputan di masjid, disuruh, tiba-tiba tahun ni tak ada langsung. Sampai makmum pun tanya, ustaz, kami rindukan bacaan ustaz, bacaan tuan imam, tahun ni masjid tutup, surau tutup. Jadi kita bila dapat komen-komen tu pun, kita pun rasa, kata istilah orang putihnya, disheartened. Terasa macam hati kosong.
bila mendapat komen-komen macam tu. Jadi kita jangan rasa macam tu, jangan rasa terlalu demotivated kata orang putih jangan terasa kurang motivasi. Teruskan, tak apa, tak ada masalah. Kalau cantik tuan-tuan jadi imam di rumah, buatlah rakaman. Buat rakaman, masuk dalam YouTube ataupun buat Facebook live sembahyang tarawih di rumah, share dengan makmum-makmum masjid kita. Jadi mereka tidaklah terasa kehilangan, terasa malah rindu mereka kepada bacaan imam-imam, tuan-tuan imam di masjid atau imam hafiz ni akan terubat sikit sebanyak, sebab kita pun faham, tak memanglah tahun ni semua orang kena jadi imam kan di rumah masing-masing, tapi tak semua ada kebolehan, malah dilukis kartun, imam, si bapa di rumah nak jadi imam tarawih usolli pun gagap-gagap tak pernah jadi imam kat rumah. Jadi kita pun faham, tak semua orang ada kebolehan yang sama. Jadi mungkin ada juga di kalangan sahabat-sahabat di luar sana yang merindui sentuhan imam-imam tarawih ni. Jadi imam-imam tarawih, tuan-tuan imam tarawih ni, bolehlah, kalau boleh, masih boleh lagi, sebab banyak lagi hari kita buat Facebook live solat tarawih di rumah kita. Lepas tu kita kongsi, share dengan ahli jemaah, supaya ahli jemaah boleh tengok. Tapi cakap dengan dia, jangan ikut pula, sebab kalau ikut sembahyang tarawih anda tidak sah. Jangan ikut, hanya sebagai untuk tontonan sahaja. Ataupun paling baik kita pergi buat live lah, itu buat pre-recorded lah, pre-recorded, masuk kemudian lah itu kita share. Jadi ahli jemaah masjid itu boleh mengikuti solat tarawih itu, terkubatlah kerinduan mereka kepada bacaan imam-imam. Walaupun kalau YouTube ada yang tahun-tahun lepas, tapi tahun-tahun lepas tu tuan-tuan ada, tahun ni tuan-tuan tak ada, rindu juga kan. Jadi itulah yang mampu kita cadangkan kepada tuan-tuan imamnya yang biasa menjadi imam solat tarawih di masjid dan surau. Kita ambil feel itu, letakkan supaya solat tarawih yang kita imamkan tu tetap sama kualiti dia, seperti mana kita semua jadi imam sembahyang tarawih di masjid ataupun surau kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, teruskan sembahyang tarawih seperti mana biasa, yang buat 8 buat 8 lah, buat 10 buat 10 lah. Kalau dengan 9 ni 10, amalan Ahmadiyah 10 rakaat. Ada yang tanya, ada dalam syarak ke? Saya kata buat tarawih ni tak perlu terlalu rigid ataupun terlalu kita terlalu berpegang pada satu-satu pendapat. Siapa nak buat 8 buat, siapa nak buat 10 buat 10, siapa nak buat 20 20, nak buat 36 pun boleh. Kalau mampu lah, buatlah 36 rakaat. Tu yang maksimum pernah dicatat dalam sejarah umat Islam berkenaan dengan solat tarawih. Solat tarawih berjamaah paling banyak rakaatnya 36 rakaat. Kalau mampu sila, kita ikut pada kemampuan kita. Sebab musim PKP ni ada saya baca dalam YouTube, tak salah saya, dia kata musim PKP ni kita tak berpandai sangat duduk kat rumah je. Sebenarnya duduk kat rumah ni, kalau tak betul jaya lagi, kita terasa lagi penat duduk di rumah daripada kita duduk di luar. Sebab kita duduk di rumah je, tidak ada pergerakan yang sesuai. Kita baca Quran, sembahyang sunat, malam tarawih, puasa, ada kita buat pergerakan fizikal lah. Kalau melainkan kalau di rumah tuan-tuan ada alat-alatan senaman yang sesuai, ada bicycle gym ke, ataupun ada treadmill ke, tak apalah, bolehlah berpeluh-peluh lah. Jadi berada di rumah ni sebenarnya pada saya secara peribadi lebih memenatkan. Tetapi ini pilihan yang kita ada. Stay at home, stay safe. Duk untuk orang Ismail dan orang kampung saya, duk untuk jangan ke mana merayau ke mana-mana, jangan jadi tongkar. Tu kata Datuk Hatan, jangan jadi tongkar. Ikut arahan, ikut
nasihat yang diberi, insya-Allah kita boleh menang dalam perjuangan melawan virus COVID-19 ni. Tahun ni je, insya-Allah tahun depan kita akan balik mengerjakan solat tarawih berjemaah di Masjid Surau, insya-Allah. Saya berharap dan berdoa, kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Virus COVID-19 ini adalah satu ujian kepada kita. Nak tengok kita ni takat mana pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Azim dalam surah Al-Ankabut, ayat awal-awal surah Al-Ankabut, Allah Taala sudah sebut, apakah manusia tidak mengira bahawa mereka akan ditinggalkan begitu saja semata-mata kerana mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi ini COVID-19 adalah ujian Allah SWT pada kita. Nak tengok kita ni macam mana, tuan-tuan. Boleh tak sembahyang tarawih tak pergi masjid surau? Ke duduk malam tak sembahyang tarawih, duduk tengok sembang ke, tengok TV ke, tengok wayang Netflix ke apa lah. Ataupun kita tetap dengan kebiasaan kita seperti mana tahun-tahun lepas, masih mengerjakan tarawih di rumah, masih lagi mengerjakan, masih lagi bertadarus. Jadi adakah kita memperbanyakkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, ataupun bagaimana? Adakah kita benar-benar bergantung berharap pada Allah SWT, atau bagaimana? Jadi itulah apa yang kita boleh kongsi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dari doa kita, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan tetap memberikan kita peluang-peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Walaupun satu yang disebut dalam tazkirah malam tadi, iaitu beriktikaf di masjid itu tidak mampu kita lakukan kerana halangan-halangan yang ada, keadaan-keadaan yang semasa yang tidak mengizinkan. Memang kita cemburu tengok sahabat-sahabat kita di negara seberang, mereka banyak lagi, mereka masih lagi mengerjakan solat tarawih di masjid, masih lagi pergi ke bazar Ramadan. Yang saya tengok dalam video di Aceh, steady walaupun mereka ada juga mengambil langkah-langkah keselamatan diri, pakai mask. Orang Indonesia dia tak pakai mask, dia panggil masker. Dan ada penjarakan sosial yang sesuai. Tapi dan mereka tengok petang bazar Ramadan tu tetap berjalan, tapi masing-masing kebanyakannya mesti pakai mask, pakai penutup muka lah, masker. Kita di sini memang tak boleh langsung dah. Susah bazar Ramadan memang tak ada. Kalau nak beli makanan tu bazar online ada, ataupun kita make delivery ke dan sebagainya. Tetapi ini adalah suatu ujian untuk kita, untuk melihat sejauh manakah pergantungan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita janganlah rasa gundah gulana melalui Ramadan dalam keadaan seperti ini. Yang penting jaga diri kita, Allah SWT akan jaga kita. Stay at home, stay safe, doa untuk kata orang yang 9, doa untuk jangan hulu kahala boy, jangan jadi tongkar. Itu yang penting. Jadi teruskan amal ibadah kita pada bulan Ramadan, insya-Allah kita akan dapat kelebihan yang seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit kupasan tazkirah kita pada malam ini yang baik dari Allah SWT. Itulah ilmu sedikit sebanyak yang saya mampu kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kemampuan saya. Dan sekiranya dalam tazkirah ini ada perkataan-perkataan yang mungkin tak sedap didengar, ataupun yang mungkin menyentuh perasaan hati tuan-tuan, dia mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan, saya mohon maaf dari Allah SWT. Saya manusia yang biasa, banyak kelemahan. Saya mohon ampun, maaf dari Nabi SAW, kerana saya hanya mampu menyampaikan apa yang baginda SAW
suruh sampaikan baligu ani wal ayah, dan saya mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. InsyaAllah bertemu kita pada malam esok dalam tazkirah Ramadan untuk dengan bicara yang lain, untuk tajuk yang lain, perbincangan yang lain insyaAllah ya. Wallahu rasuluhu alam. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa a'zimu lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.